Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita mengangkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Tajuk saya malam ni tak tahu, saya jarang di sini lah. Pernah datang 2-3 kali saja. Tapi mungkin agak lain sikit. Kita nak buat benda yang sama tapi kita pandang daripada sudut yang sedikit berbeza. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dia membawa banyak konsep untuk kita faham. Tapi setiap perkara yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sokong dengan contoh demi contoh untuk kita benar-benar faham apa yang dimaksudkan. Contohnya, di dalam Al-Quran, Allah banyak sebut nama dia. Kalau tuan-tuan tengok Al-Quran yang dicetak, kalau nama Allah, kalau nama Allah dicetak dengan dakwat merah tu, tuan-tuan tengok banyak kali Allah ulang nama dia di dalam Al-Quran. Malah hampir ke semua muka surat Al-Quran itu akan ada dakwat merah. Akan ada Allah sebut nama dia. Dia sebut cerita, dia sebut nama dia. Dia sebut hukum, dia sebut nama dia. Dia nak bagi kita faham tentang dia. Dia memperkenalkan diri dia pada kita. Dan satu lagi di dalam Al-Quran, satu lagi tema yang berulang-ulang yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah berkenaan dengan orang-orang yang terdahulu. Dan Allah juga sebut berkenaan dengan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Kristian. Jadi apa yang nak saya sampaikan ini adalah ringkasan kepada beberapa pembentangan saya berkenaan dengan mengelak kecelaruan agama Kristian dalam penghayatan Islam. Tuan-tuan, Islam ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, Islam ini mengatasi segala agama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Beberapa kali Allah ulang ungkapan itu, tapi di hujung tu Allah akhiri dengan ungkapan-ungkapan yang agak berbeza. Yang saya pilih tadi Allah sebut, bila dia sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dia, yakni Allah yang mengutuskan rasul dengan agama yang benar, dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya agama ini mengatasi semua agama. Dan dalam ayat yang saya pilih tadi, Allah akhiri janji dia ini dengan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai janji kepada saksi dia ini. Itu apa yang Allah sebut berkenaan dengan Islam. Dan di dalam Quran kita sebut tadi berkenaan dengan contoh demi contoh yang Allah sebut, cerita demi cerita yang Allah sebut. Dan cerita ni semua bukan saja-saja diceritakan, tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kita bahawa seperti mana yang dia sebut di dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya dalam semua kisah-kisah ini ada pengajaran kepada mereka yang berakal. Al-Quran di dalam surah Al-Ali Imran, Allah perkenalkan satu ayat yang dikatakan salah satu ayat kunci di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok di dalam surah Ali Imran itu, muka surat pertama surah itu tu, kita akan baca huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam Al-Quran Allah kata ada ayat-ayat muhkamat dan sebahagian lain ayat-ayat mutasyabihat. Dan bila dia sebut ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dia sebut fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah. Pada orang yang di dalam jantung hati dia ada penyakit, ada zaygh, dia akan ikut yang mutasyabihat, yang samar-samar, dan dia akan reka macam-macam makna. Dia akan hurai macam-macam perkara dalam ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Dan kalau kita tengok apa saja ajaran sesat dalam Islam ni, mesti dia pergi tumpu
tentang ayat yang mutasyabihat. Apa saja tuan-tuan tengok ayat ajaran sesat dalam Islam ni, dia mesti tumpu tentang mutasyabihat. Hak tu point dia. Kita tengok sikit apa yang saya nak bawa hari ini berkenaan dengan agama Kristian. Dan kita bawa agama Kristian ni bukan sangat kita nak bagi tahu tuan-tuan tentang agama Kristian, tapi macam tadi, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah ini ada pengajaran kepada orang yang berangkat. Dan Allah pun sebut masalah lebar ni dalam Al-Quran. Saya skip sikitlah, kita ringkas sikit malam ini. Di dalam Bible, kalau tuan-tuan baca, di sini boleh sebut baca Bible, tak marah. Kalau setempat lain saya sebut tadi, oh ustaz ni baca Bible pula dah. Habang pula di rumah kita ada 2-3 naskah, lagi kacau kan. Di dalam Bible, kata-kata yang konon dinisbahkan kepada Isa, kepada Jesus Christ, dia terbahagi kepada 2. Tak banyak sebenarnya. Walaupun kononnya Bible itu menceritakan ajaran Jesus Christ, tapi kata-kata yang dinisbahkan kepada Jesus Christ tak banyak. Saya ada satu kitab Injil, Bible di rumah yang saya beli di Chaurasta, kedai second hand tu. Mungkin orang Tanjung tahu. Saya selalu pergi ke kedai tu, saya belik lama. Sebab dia terabak buku dah. Dan saya jumpa satu Bible, red lettered Bible. Saya cari lama dah red lettered Bible ni. Saya jumpa yang tahun publish dia 1881. Lama. Dia jual kat saya RM15 dah mak tu. Dia pun tak tahu value dah kan. Red lettered Bible ni adalah kata-kata yang kononnya dinisbahkan kepada Jesus Christ, dicetak dengan dawat merah. Dan kalau tuan-tuan tengok red lettered Bible ni, dia kata-kata yang dinisbahkan kepada Isa ni, kalau sahabat Mingguan Malaysia tu, Utusan Malaysia tu, 2 kolom pun tak sampai. Sikit sangat. Tak tahu tuan-tuan baca tak baca Utusan Malaysia, tapi bayangkanlah 2 kolom je, 2 ruangan pun tak sampai. Tak banyaklah yang diriwayatkan daripada kononnya kata-kata Jesus Christ, Isa. Dan kata-kata dia ni yang sikit tadi tu boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Satu, ni muhkamat. Dalam bahasa Inggeris dia bagi explicit. Jelas, terang, tak perlu dah kepada apa? Tafsiran ke apa. Memang jelas. Satu lagi, kata-kata dia yang bersifat mutasyabihat, bersifat implisit. Ada makna di sebaliknya. Kan? Saya banyaklah yang saya sebut dalam slide ni, tapi saya bagi satu contoh yang malam ni. Satu ketika di dalam Matthew 19:17, ni nama-nama kitab dalam Bible, dan juga dalam John 3:16, orang Yahudi tanya Jesus ni, Master, what is the first commandment? Apa dia perintah yang paling utama ni yang Tuhan perintahkan? Lalu Jesus sebut dalam ayat ini, dia kata, the first commandment is, listen ye O Israel, the Lord our God is one God. Perintah pertama ni, dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan kita Tuhan yang satu. Kalau kita orang Islam, kalau orang Kristian kata macam tu, kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut berkenaan dengan Kristian dan Yahudi ini, dia akan sifatkan Al-Quran sebagai Al-Muhaiminan. Dia akan sifatkan Al-Quran sebagai penapis. Kita tak kata ada ayat yang masih kekal dalam darat. Kita tak kata macam tu. Cuma Al-Quran ini bila dia sebut tentang orang Yahudi dan Nasara, dia nisbahkan diri dia sifatkan diri dia sebagai penapis. Dan ayat-ayat yang implisit yang boleh mengandungi banyak makna, contohnya dalam John 3:11, I and the Father are one. Aku dan, dia panggil Father lah, lepas percaya Trinity ni, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Qudus, kan? Dia kata I and the Father are one. I and the Father are one ni dia tak jelas. Satu apa? Satu dari segi jasad ke?
satu dari kalau kita kata kita ni satu, mungkin kita satu dari segi matlamat kita satu, kan? Jadi benda-benda macam ni dia bersifat implisit. Dan kebanyakan yang dijadikan asas dalam agama Kristian sekarang ini adalah ayat-ayat yang bersifat implisit, bersifat mutasyabihat, bukan bersifat muhkamat. Kalau dia sebut hak muhkamat, saya sebut satu dia. Tak ada beberapa lain yang lain. Contoh, kita ayat-ayat tu tak ada masalah dengan kita. Sebagai orang Islam, kita tak ada masalah. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah sebut tentang Quran ni, kalau bukan daripada Allah, dia akan banyak mukhtalifan, dia akan banyak kontradiksi, dia akan banyak pertentangan makna di dalam Al-Quran. Dan kalau tuan-tuan tengok di dalam hadis juga, dia ada sini orang belajar hadis, saya tahu. Dalam hadis dia ada satu kajian, satu bidang pengajian dalam hadis ini. Kalau ada hadis yang bertentangan dari segi makna, kita tengok sekali nampak macam bertentangan, para ulama akan cuba selaraskan sebelum dia langkah pertama dia akan cuba selaraskan. Kalau dah tak boleh selaras, dia akan tengok yang mana hadis sahih, yang mana bukan. Dia akan tengok yang mana rajih lah, kan. Contohnya, kita sembahyang sunat sebelum zuhur. Jabir bin Abdullah kata Nabi sembahyang sunat tu 2 rakaat. Isteri Nabi Ummu Salamah contohnya, yang salah seorang yang meriwayatkan hadis itu, Aisyah juga meriwayatkan hadis itu. Lepas kata Nabi sembahyang 4. Bezalah 2 dengan 4 ni, kan? Cuma bila dikaji oleh para ulama hadis, lepas dapat tahu bahawa Jabir bin Abdullah tengok Nabi sembahyang dalam masjid 2 rakaat. Isteri Nabi tengok dia sembahyang 2 rakaat lagi dalam rumah dia sebelum dia masuk ke masjid. Jadi perbincanganlah di kalangan para ulama hadis, 2 atau 4. Ada yang kata 4 sebab Nabi buat 4. Ada yang kata Nabi buat dalam rumah tu menunjukkan tu dia saja, kita bukan. Adalah perbezaan, tapi boleh diselaraskan. Perbezaan tu ada sebabnya. Tapi di dalam Bible ini ada perbezaan-perbezaan yang terlalu sangat berbeza sampai tak ada cara untuk kita selaraskan. Contoh ni, tengok ni. Dalam Chronicles, satu tajuk Chronicles, satu kitab Chronicles, chapter 21 ayat 1, dikatakan bahawa syaitan minta Nabi Daud suruh banci tentera Israel ada banyak mana. Dalam satu tajuk lain, dalam satu bab lain, Samuel, cerita yang sama, tapi yang suruh Daud buat ni, yang suruh David buat ni Tuhan dengan setan. Macam mana kita nak selaraskan? Tak boleh selaras, kan? Banyaklah perbezaan-perbezaan yang sukar diselaraskan dalam Bible. Okey, saya bagi contoh satu tu, tapi banyaklah. Okay. Dan apakah ajaran sebenar Nabi Isa? Jadi sebenarnya saya nak sebut ada pengajaran pada kita. Bukan semata-mata kita nak tahu Kristian ni karut. Lagi ada pengajaran daripada kita. Okey. Kalau tuan-tuan baca satu buku Michael H. Hart, ni lama benda buku lah, orang umur macam saya ni, tambah yang lebih sikit daripada saya, mungkin biasa baca dan biasa dengar buku ni lah. Hai muda-muda ni, kalau yang rajin baca mungkin biasa dengar lah. Satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Michael H. Hart. Dia nak senaraikan 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia ini. Dan dia pilih Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama. Duduk nombor 1 sekali. Dan sedihnya kepada orang Kristian, dia orang Kristian. Dia dalam senarai dia tu, Jesus dia letak nombor 3. Dan dia bila dia setiap satu senarai dia tu, dia akan terangkan pasal apa dia buat lagu tu. Dia kata Jesus ni, kalau kita perhatikan antara dia dengan seorang yang bernama Paul. Paul, saya kita cari cerita siapa dia Paul. Orang yang banyak mempeloporkan ajaran yang Kristian faham sekarang bukan Jesus. Sebab kalau kita baca ayat-ayat Jesus tadi tu, dia kata Tuhan satu. Tapi yang cerita kata Tuhan ni 3, banyak Paul.
kawan ni. Saya siapa dia Paul ni. Dan kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan tengok dalam internet, the first council of Nicaea. The first council of Nicaea ni di Rome, mereka nak buat keputusan Tuhan ni 3 ke 1. Tuhan ni 3 ke 1. Kan? Masa tu ada mazhab Kristian yang dia panggil yang dia percaya Tuhan tu satu, monotheism. Dan ada yang percaya masa tu Trinity ni. Okay. Saya cerita asal macam mana lah. Dan dalam kaunsil ini, perbincangan ini, kesemua mazhab-mazhab yang percaya 3 ni mai. Tapi mazhab yang percaya monotheism ni, mereka tak sertai perbincangan. Akhir sekali keputusan ni buat Tuhan tu 3 dalam 1. Okey. Dan simple lah banyak peranan dia dalam pemahaman Tuhan tu 3 dalam agama Kristian ni. Dan kalau tuan-tuan tengok, Tuhan 3 ni dia bukan mula dalam agama Kristian. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, telah ada pahaman-pahaman Tuhan 3 ni sebelum daripada zaman Jesus lagi. Christopher Columbus, tuan-tuan baca, tuan-tuan tahu Christopher Columbus, orang yang kononnya jumpa benua Amerika. Sebenarnya dia tak jumpa, dia orang Eropah yang pertama ke sana lah. Dia sampai di sana, Red Indian ada di sana. Jadi dia bukan orang yang pertama jumpa benua Amerika tu. Tapi orang putih ni dia nak sejarah pun lagu mana pun dia nak bagi dia tu nampak menunjuk, kan. Bila dia sampai di sana, dia tanya kepada orang Red Indian di sana tu tentang Tuhan mereka. Tuhan mereka nama Quetzalcoatl. Dia tanya mereka pasal Tuhan mereka. Mereka mahabak Tuhan mereka ni lahir hari yang ke-25 bulan penghabis tahun. Ada dah fahaman tu sebelum daripada Jesus lagi. Di Rom, Tuhan nama Romulus dan Remus semua, dia ada anak dan anak dia ni dilahirkan hari 25 bulan yang penghabis tahun. Banyak dah fahaman-fahaman ni sebelum daripada Jesus Christ lagi. Dan kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, dia akan kata pahaman yang orang kata Uzair ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair ibn Allah. Uzair tu anak Allah. Orang Kristian kata Masih ibn Allah. Al-Masih itu anak Allah. Tuhan kata ini adalah kata-kata orang yang sebelum daripada mereka lagi. Tuhan sendiri, Allah sendiri sebut bahawa pahaman ini ada sebelum wujudnya Jesus Christ sendiri. Sebelum wujudnya Isa. Okey. Kita tengok. Orang Kristian ni, dia ada satu doa dalam Bible yang bukanlah sama macam Fatihah, tapi lebih kurang dia ni macam Fatihah kita lah. Sebab dia doa apa pun dia akan baca doa ni. Dalam mereka punya perhimpunan apa pun, doa ni satu doa yang sangat penting untuk mereka. Dia panggil the Lord's Prayer. Panjang sikit doa ni, saya baca sikit je. Dalam doa ni dia ada, Bible ni tak tahu berapa versi lah, macam-macam versi dah. Versi yang saya pilih ni, kononnya orang Kristian dia bukan konon ni, mereka berdoa lah. Mereka berdoa, and forgive us our transgression as we forgive them that transgress against us. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami ni ya Tuhan, seperti mana kami mengampunkan kesalahan orang yang berlaku salah kat kami. Ataupun dalam versi lain, forgive us our sin like we forgive those who sin against us. Ampun dosa kami macam mana kami ampun dosa orang yang berdosa kat kami. Dalam versi lain, forgive us our debt, mansuhkan hutang kami as we forgive those who owe us a debt. Seperti mana kami mansuhkan hutang orang yang berhutang dengan kami. Okey. Bila kita kata mansuh hutang ni, kena bayar. Kalau orang pinjam duit kat kita, kita kata aku maafkan hutang tu, dia kena bayar. Dia tak kena bayar. Tapi orang Kristian, dia baca doa ni. Tiap-tiap perhimpunan dia baca doa ni. Tiap-tiap hari Ahad dia baca doa ni. Tapi pahaman dia yang paling utama, Kristian ni dia ada rukun iman ni kan? Rukun iman ada 5. Rukun iman, dan salah satu rukun iman dia ni ialah salvation dia, yang bagi dia selamat ni, dia kena percaya anak Tuhan ni dikorbankan oleh Tuhan untuk mengampunkan dosa manusia. Tu semua orang Kristian kena percaya. Dia kata semua orang kena percaya.
Dia duk dakwah orang kita di Afrika, di Indonesia semua pun, dia nak bagi mereka faham yang dua lah. Percaya bahawa Tuhan ni korbankan anak dia di palang salib sebab dia nak ampunkan dosa manusia yang bermula dengan dosa asal Adam. Masa dia dalam neraka dulu, dalam syurga dulu tu, hak makan buah tu. Kan? Dia kata tu. Doa dia tadi apa? Doa dia akan ampun dosa kami seperti mana kami ampun orang yang berdosa kat kami. Kena banyak apa-apa? Kena banyak apa-apa tak? Tak banyak apa-apa. Itu doa yang dia baca tiap-tiap hari Ahad. Tiap-tiap perhimpunan dia baca doa tu. Tapi konsep dia ialah, konsep akidah dia ialah manusia kena banyak juga tentang dosa, dengan dosa dia ni, dengan Tuhan korbankan anak dia di palang salib. Bercanggah tak? Artikat dia dengan doa yang dia baca selalu tu. Sebab tu kita di dalam Islam, bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tak memohon daripada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya sangat tak suka Yahanana. Tu musuh ketat dia. Saya cukup geram. Saya beberapa sekolah, saya cikgu sekolah, benda yang tak kenal saya. Saya pergi banyak sekolah lah, orang bagi ceramah motivasi, ceramah agama semua ni. Saya ada satu sekolah saya pergi belah Kulim mana. Mereka jemput kita bagi ceramah kat budak-budak lepas Zuhur. Sembahyang Zuhur sekali lah budak-budak semua mana. Lepas sembahyang Zuhur tu, imam tu Yahanana. Kita duduk di belakang. Lepas tu dapat mikrofon. Lupa habis lah apa yang nak saya beritahu kat budak tu. Sebab apa? Ya Madad, pohon kat siapa? Pohon kat Rasulullah. Kita jangan jadi dulu lebar. Kita bukan Kristian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Orang Kristian ni dia percaya Jesus ni disalib. Kan? Mati disalib nah. Tapi Al-Quran menafikan benda ni sekeras-kerasnya. Salah seorang sahabat saya yang masuk Islam, dia asal Padri. Dia kata, aku tak pernah tengok ayat yang begitu autoritatif. Cakap macam, walaupun dia kata Muhammad itu hidup 600 tahun selepas Isa. Dan dia hidup bukan setempat dengan Isa pun. Tapi kalau orang kata Muhammad tulis ni, dia bercakap dengan begitu yakin. Dia menafikan satu benda yang jutaan orang percaya. Tapi dia nafikan sekeras-kerasnya. Dan dalam cerita Jesus disalib ni, dikatakan bahawa Jesus ni dia disalib umur dia 33 tahun. Umur dia 33 tahun. Al-Quran sebut berkenaan dengan bila Maryam melahirkan Isa. Di dalam surah Maryam, Allah sebut bila. Dia tak sebutlah tahun bila, bulan bila, tapi dia sebut satu cerita Maryam gegarkan dahan pelepah kurma, nak bagi kurma masak jatuh, kan? Dia sebut apa? Dia dalam surah Maryam ayat 25, wa huzzi ilayki bi jiz'in naqlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Rutab. Siapa mengaji Arab, siapa mengaji hadis tahulah rutab ni kurma masak. Kan? Kurma masak. Tamar kurma kering, balah kurma muda tu lah. Rutab. Kurma masak ni siapa yang biasa duduk Timur Tengah, ada kawan-kawan yang duduk di Timur Tengah. Kurma ni dia masak, dia tak akan masak musim sejuk. Kalau tuan-tuan biasa pergi Mekah bulan 12. Saya kebetulan tahun saya kerjakan haji 2007. Bulan 12. Dan sejuk. Di Mina ni sejuk. Di sebelah sana, di negara belah sana, bulan 12 sejuk. Dan bulan 12 ni tak ada unta masak. Tak ada kurma masak. Bulan 12. Dia tak habang lah, tapi Allah Ta'ala cerita tu, kita boleh tahu dah. Maryam tidak melahirkan Isa
pada bulan 12. Dan orang Kristian kata Isa ni dia lahir, dia disalib umur dia 33 tahun. 33 tahun. Itu dalam Bible. 33 tahun. Tapi Quran dia kata Isa ni wa yukalliman nas fil mahdi wa kahla. Dia bercakap kepada manusia semasa dia masih bayi. Itu jelas dia mempertahankan ibu dia. Bila orang tuduh ibu dia perempuan jahat, dia pertahankan ibu dia. Dia kata dia Rasulullah. Dan dia bercakap pada masa dia kahla. Kahla ni, siapa mengaji Arab? Kahla, ada orang, saya tengok ada orang yang kahla di sini. Kahla ni dia punya uban lebih daripada rambut hitam dia. Selalunya umur orang berapa? Biasanya bukan 33. 33 ni rambut hitam ni. Tapi Allah Ta'ala dia sebut kahla. Jadi maknanya beza Quran dengan Bible dalam bab tu lah. Okey. Satu lagi. Di dalam Peter chapter 5 ayat 14, kononnya Jesus kata, greet one another with the kiss of love. Peace be with you. Dia kata ucaplah kepada orang yang kamu jumpa ni, peace be with you. Peace be with you ni terjemahannya dalam bahasa Arab ialah Assalamualaikum. Orang Islam ni berbilion dan ramai orang Islam tak boleh cakap Arab. Tapi pilah dengan orang mana pun dia jumpa orang Assalamualaikum. Lepas tu kita kalau kita dakwah kepada orang Kristian yang mengamalkan benda ni siapa? Hampakah kami? Kalau Jesus turun lah, dia akan tengok hampakah pengikut dia, kami kan pengikut dia. Pasal kami sebut Assalamualaikum. Itu pertama. Yang kedua, saya kata tadi dia disalib, kononnya depa cerita dia disalib di satu tempat nama Garden of Gethsemane. Tuan-tuan akan tengok dalam Mark chapter 14, bab 14. Mark, buku nama Mark, bab 14. Dan tengok bila dia nak kena salib ni, kononnya dia kata apa? And he went forward a little, sebelum dia kena salib ni, and fell with his forehead on the ground. Dia sembahyang sebelum dia kena salib tu. Tengok gerakan dia sembahyang. And fell with his forehead on the ground. Dia mencecah bumi. Kalau kita tanya orang Kristian, hampa orang sembahyang macam tu, kami kan sembahyang macam tu. Itu kalau orang Kristian. Kalau saya bagi ceramah ni dekat orang Islam, masa ni lah saya bawa sifat solat Nabi. Kita turun sujud macam mana, kita ambil peluang lah untuk sampaikan sunnah, kan? Ini dan juga kita tak boleh makan babi. Orang Kristian ni the largest consumer of pork. Orang Kristian lah. Cina pun kurang. Di seluruh dunia the largest consumers of pork orang Kristian lah. Tengok Leviticus chapter 11 dalam Bible kata apa? Of the flesh of swine shall ye not eat. Daging babi jangan makan. Kita dia kata. Tapi lepas makan babi, kita tak makan sebab Quran jelas tak boleh makan. Asal usul ajaran Kristian ini, kalau macam tadi saya katalah, kan banyak ajaran-ajaran sebelum Jesus pun percaya bahawa Tuhan ni dia ada anak dia ni lahir hari ke-25 bulan yang terakhir dan dia dikorbankan untuk ampunkan dosa manusia. Jadi konsep yang lama sebelum Jesus lagi dah. Bila agama Kristian ni masuk ke Rom, dalam nak mencari pengaruh di Rom itu, Paul dia serapkan ajaran-ajaran jahiliah di Rom zaman tu dalam Kristian. Sebab tu kita dalam Islam kita jaga betul-betul agama kita. Kita tak bagi diserap dengan ajaran fahaman tradisi yang bercanggah dengan Islam. Dan kita di sini, kita yang faham sunnah ini, kita sangat jaga benda ni. Sebab tu kita jaga. Sebab apa? Pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah kepada ajaran Kristian apa yang berlaku bila dia sampai di satu tempat dan dibawa masuk ajaran-ajaran lain yang asing, yang tak dikenali oleh Jesus sebelum daripada itu. Okey.
Tuan-tuan saya tengoklah buku buku yang dulu duk bising Da Vinci Code tu. Kan? Dia kan ada gambar The Last Supper. The Last Supper ni gambar kononnya Jesus, meja panjang, lepas tu ada dia punya sahabat-sahabat dia lah. Okey, mungkin tuan-tuan bisa tengok gambar tu. Dalam gambar tu, Paul, yang kata Paul tadi tu, dia tak ada dalam tu. Tuan-tuan akan klik dan pergi kat gambar tu dalam internet, tuan-tuan klik dan tuan-tuan cari nama setiap orang dalam gambar tu. Paul tak ada. Orang Kristian pun tahu Paul tak ada dalam tu. Maknanya Paul ni, dia bukan sahabat Isa. Dia bukan disciple, dia bukan companions of Jesus, dia bukan sahabat. Tapi berpunca daripada dia lah banyak ajaran-ajaran Kristian ni. Kita dapat ajaran berkenaan dengan Nabi SAW. Contohnya, kita tahu Nabi selepas dia solat, dia istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tu dia kata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kita tahu pasal apa? Seorang sahabat yang bernama Thauban, dia meriwayatkan hadis itu. Dan kita tahu, lepas Nabi sebut tu, Nabi akan pusing menghadap kepada makmum. Sebab Abdullah ibn Umar meriwayatkan hadis itu. Kita terima riwayat ni pasal apa? Pasal sahabat meriwayatkan, mereka ni hidup sezaman dengan Nabi SAW. Tapi orang Kristian yang peliknya, majoriti ajaran dia diajar oleh orang yang bukan sahabat Jesus, yang tak jumpa dengan dia pun. Tak jumpa dengan dia pun. Jadi tengok orang tulis apa tentang Paul ni. Paul insisted on using the title apostle despite never having met Jesus. Dia tak pernah jumpa Jesus, and never been called personally by Jesus because of his vision on the road to Damascus. Paul ni, dia kata dia nampak satu bayangan dalam perjalanan dia ke Damsyik. Dia nampak kononnya Jesus di langit panggil nama dia. Jadi ajaran Kristian ni berpandukan pada orang yang dakwa dia ada pengalaman rohani. Islam ni ada dalam Islam orang yang syekh-syekh ni, tarikat-tarikat ni yang mengaku syekh dia ada pengalaman rohani ni semua. Tapi mereka ni semua dia tak duduk dalam mainstream Islam. Dia tak pernah duduk dalam mainstream Islam. Dia duduk di pinggir-pinggir saja. Yang Hanana semua ni, mereka ada kitab mereka. Ada tak Maulana mereka tu, syekh-syekh mereka tu, yang duk pi Hanana merata tempat tu, yang dapat berpuluh ribu tu, dia ada tulis kitab cerita buat fiqh apa tak? Ada tak manfaat kitab mereka untuk umat Islam? Tak ada. Dia bukan pergi bahas kitab dia, dia pergi Hanana kan. Dan dia ceritalah saat lagi ya kazah jumpa Nabi mai majlis dia, mimpi Rasul, macam-macam cerita pengalaman rohani dia. Kita kata yang tu kabut dah. Sebab apa? Sebab kita terima ajaran agama ni daripada orang yang bertemu dengan Nabi SAW, yang faham ajaran Nabi SAW. Saya bagi contoh. Masa saya di UK, saya kenal dengan ajaran Qadiyani. Saya sebelum tu saya dengar ni. Tapi bila jumpa dengan pengikut Qadiyani ni, saya tanya mereka lah tentang mereka punya fahaman ni. Tuan-tuan tahu dalam Quran tentang Tuhan sebut Nabi ni khatamun Nabi. Kan? Khatam dalam bahasa Arab ni, dia ada dua makna. Dia penutup, seal, ataupun khatam ni juga cincin. Lepas tu ada sahabat yang nak menikah, Nabi suruh dia cari khatam hadid cincin besi. Suruh dia cari khatam cincin. Jadi orang Qadiani ni, dia kata khatamun Nabi tu, Nabi Muhammad ni, dia mencantikkan. Sebab cincin ni, dia kata fungsi dia kita pakai ni mencantikkan kita. Jadi Nabi ni, bila Tuhan sebut dia khatamun Nabi, dia mencantikkan silsilah para Rasul tu. Tak semestinya tak ada lagi Nabi lepas dia. Lepas apa? Dia nak cerita syekh dia lah, Mirza Ghulam Ahmad tu Nabi. Tapi sahabat Nabi SAW, mereka faham khatamun Nabi ni apa?
Mereka bukan saja faham, mereka buktikan pemahaman mereka secara praktikal dengan mereka lawan Aswadul Ansi. Mereka lawan Musailamatul Kazzab. Mereka bukan saja faham, mereka praktikkan kepahaman mereka tu. Jadi kita nak ikut Mirza Ghulam Ahmad dengan dia punya pengalaman rohani dia ke, ataupun kita ikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumpa dan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ikut para sahabat. Kan? Jadi kita kesimpulannya, saya tak mau panjang-panjang lah, tazkirah ringkas. Panjang sebenarnya saya punya slide ni. Okey. Jadi kita pengajaran kita daripada Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan orang Kristian dan Yahudi di dalam Al-Quran ni adalah untuk kita mengambil iktibar ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ikut macam mana Nabi buat. Sebab itu Allah suruh Nabi declare, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah suruh Nabi declare, bagi tahu mereka, sesungguhnya jika kamu cinta kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penceramah motivasi, dia guna ayat tu untuk doa pengasih. Ajak orang. Dia buat main-main ayat tu. Ayat tu satu ayat yang sangat penting di dalam Al-Quran. Allah suruh Nabi declare, bagi tahu kepada manusia, kalau kamu nakkan Allah cinta pada kamu, dan kalau kamu cinta pada Allah, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan ampun dosa kamu. Jadi kita pengajaran kita, Allah cerita berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani ni, Allah cerita berkenaan dengan Nabi-Nabi terdahulu ni adalah kita tidak menokok tambah ajaran yang Rasulullah bawa. Apa yang dia bawa, yang tu kita terima. Lain daripada tu kita tak mau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.